beribadah kepada Allah, merinduinya roh-roh orang yang mencintai Baitullahil Haram, yang didatangi oleh orang Islam untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Allah berfirman, ketika kami jadikan rumah itu tempat tumpuan bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Assalamualaikum. Apa khabar wahai Umar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kamu? Alhamdulillah. Sebenarnya saya rindu sangat dengan Al-Haram. Begitu juga saya pun. Mari kita menunaikan umrah bersama-sama. Ciri-ciri umrah. Umrah ialah beribadah kepada Allah yang Maha Esa dengan menunaikan tawaf Kaabah dan sa'i antara Al-Safa dan Al-Marwah serta tahlul darinya dengan mencukur dan memotong rambut. Rukun umrah: 1. Ihram, 2. Tawaf, 3. sa'i. Kewajipan umrah: 1. Berihram dari miqat, menanggalkan memakai pakaian berjahit untuk lelaki tanpa wanita, kur atau memotong rambut. Nabi SAW bersabda, antara umrah yang satu dan umrah lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Syarat-syarat ihram: Kemudian sapukan minyak wangi. bolehkah saya meletakkan minyak wangi pada badan saya dan pada pakaian ihram saya? Tidak, kamu letakkan pada badan dan kepala kamu sahaja, dan ini sebelum kamu memakai pakaian ihram. Kemudian orang lelaki memakai pakaian ihram. Wanita pula memakai pakaian yang tidak mengandungi perhiasan atau menarik perhatian. Jika kita berniat ihram, ada larangan yang dilarang. Larangan ihram. Pertama, mencabut sedikit rambut dari kepala atau badan. Kedua, memotong kuku. Ketiga, mewangikan badan dan pakaian. Keempat, memakai pakaian berjahit untuk lelaki. Kelima, penutup kepala untuk lelaki. Keenam, bersetubuh atau pendahuluan persetubuhan bersyahwat. Ketujuh, melakukan pemburuan liar seperti pembunuhan atau ugutan. Kelapan, memakai sarung tangan dan niqab bagi wanita. Kesembilan, berkahwin atau mengahwinkan. Baik, kita telah tahu perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ihram. Jadi adakah tempat untuk kita berniat ihram? Ya, dan ia dipanggil miqat makani. Miqat makani untuk haji dan umrah. Ini adalah tempat-tempat yang mana Nabi SAW memerintahkan untuk berihram daripadanya yang itu. Miqat Zulhulaifah untuk penduduk Madinah. Miqat Al-Juhfah untuk penduduk Syam, Mesir, Maghrib dan seumpamanya. Miqat Zatu Irq untuk penduduk Timur. Miqat Qarnul Manazil untuk penduduk Najd. Miqat Yalamlam untuk penduduk Yaman. Apa yang dilakukan oleh jemaah yang datang melalui darat apabila sampai ke miqat? Harus mencuci, menyucikan dirinya dan sapukan minyak wangi jika melakukannya di rumahnya. Sekarang kami berniat untuk menunaikan umrah dan berkata, Labaik Allahumma umrah. Jika takut terhalang dan berkata, jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu. Jika jemaah datang melalui udara atau laut, apakah yang perlu dilakukan untuk berihram? Hendaklah berniat ihram pada miqat dan tidak boleh melintasinya.
Sekarang kami menuju ke Makkah dan kami membaca talbiyah sepanjang perjalanan. Diucapkan dengan lafaz, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka, wal mulk la syarika laka. Wahai Amir, kami dianjurkan untuk masuk dengan kaki kanan dan berkata, Allahumma salli ala Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang kekal dari syaitan yang direjam. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya. Jom kita melakukan i'tibar. Apakah i'tibar? Itu ialah menzahirkan bahu kanan dan menutupi kiri. Sekarang kita akan tawaf mengelilingi Kaabah 7 kali. Memulakan tawaf dari Hajarul Aswad dan berakhir dengannya di setiap pusingan. Patutkah kita mencium Hajarul Aswad? Jika boleh, kami akan menciumnya. Jika tidak, maka cukup memberi isyarat dan berkata, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar sudah memadai. Ayuh, wahai Amir, berjalanlah lebih cepat. Ini dinamakan Ar-Raml, seperti yang dinyatakan dalam sunnah dan berlaku pada 3 pusingan yang pertama. Untuk sah tawaf, disyaratkan orang yang melakukan tawaf dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar. Jika selaras dengan sudut Yamani, taslimnya dengan tangan kanan jika mudah. Dan berkata dengan Bismillah Wallahu Akbar. Artinya, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Jika sukar baginya untuk mencapainya, hendaklah meninggalkannya dan meneruskan tawafnya. Dan tidak menunjuk kepadanya dan tidak bertakbir. Disunnahkan untuk mengatakan antara sudut Yamani dan Hajarul Aswad, Rabbna atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sekarang kita pergi sembahyang 2 rakaat di belakang makam dan kembalikan pakaian ihram seperti sedia kala, dan tidak ada salahnya kita bersolat di mana-mana di kawasan Al-Haram. Disunnahkan bagi orang yang solat membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama. قل يا أيها الكافرون. Dan dalam rakaat kedua surat Al-Ikhlas. قل هو الله أحد. Jom pergi ke Sa'i. Marilah kita minum air Zam-Zam kerana kita dianjurkan untuk minum dalam perjalanan ke Sa'i. Sa'i antara Al-Safa dan Al-Marwah. Jemaah umrah mengerjakan perjalanan sa'i antara Al-Safa dan Al-Marwah 7 kali. Apabila jemaah mendekati Al-Safa, dia berkata, Abda'u bima bada'allahu bih. Artinya, mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Dianjurkan baginya untuk membaca firman Allah Ta'ala, Innal Safa wal Marwata min syairillah. Artinya, sesungguhnya Al-Safa dan Al-Marwah adalah antara syiar Allah. Kemudian naik Al-Safa jika boleh dan menghadap kiblat dan mengangkat tangan dan memuji serta memuliakan Allah yang Maha Esa, lalu berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan selain Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, kepunyaannya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata, dia menepati janjinya, memberi kemenangan kepada hambanya, dan mengalahkan golongan itu sendirian. Mengulanginya 3 kali. Dan berdoa di antaranya mengikut kehendaan. Dan melakukannya seperti apa yang dilakukan di Al-Safa tanpa membaca ayat Al-Quran yang tersebut. Bermula di Al-Safa dan berakhir di Al-Marwah. Berjalan dari Al-Safa ke Al-Marwah adalah kera satu perjalanan. Kembali dari Al-Marwah ke Al-Safa
adalah kera perjalanan yang kedua dan seterusnya, sehingga tamat perjalanan ketujuh di Al-Marwah. Semasa perjalanan dengan berzikir dan berdoa sekehendaki. Di sini adalah sunnah bagi orang lelaki untuk berlari-lari kecil antara dua bendera lampu hijau tanpa wanita. Ya Allah, segala puji bagimu kerana telah menyempurnakan sawaf dan sa'i. Sekarang kita selesaikan dengan mencukur rambut kepala atau memotong keseluruhan rambut kepala untuk orang lelaki. Untuk wanita, memotong rambutnya sekadar hujung jari dari keseluruhan rambut. Selepas bercukur, kami akan selesai umrah. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita memohon kepada Allah agar memakbul umrah para tetamu Baitullah Al-Haram.